payah baca Quran, buat live Facebook. Tak payah. Tak ada guna pun, melainkan awak buat kelas mengajar orang, tak apalah. Ni awak sendiri-sendiri baca pun tak betul nun mati macam awak nak mati. Ya, bila tanya mak asli, dia kata mak palsu. Dia pun bukannya reti sangat pun. Sungguh, tu pun bukan main buat live ni. Live tapi ada kat 300 orang ni. Yang ni tak apalah sebab kita duk mengajar. Kan? Kalau kita nak share ilmu, tak apa buat live. Ini tak kita baca. Solat tahajud buat live. Lingkupnya hidup manusia. Dahlah buat live pula tu. Lepas tu keluarkan nombor akaun. Siapa-siapa nak kirim doa dalam solat tahajud saya, bolehlah berbuat demikian melalui nombor akaun. Melalui nombor akaun kalau nak berdoa, nak kirim doa. Yang buat tu ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, setahun kita tak jumpa. Alhamdulillah dapat jumpa setahun selepas itu 2023 2024 dengan izin Allah. Pertama sekali tahniah kepada AJK baru, betul kan ni? AJK baru kan? Tahniah kepala pelantikan AJK baru, jangan seronok sangat jadi AJK. Sebab persoalan itu boleh bawa dua benda. Satu jalan mudah ke syurga, satu ada kemungkinan silap guna pergi neraka. Peringatan ikhlas sebagai seorang sahabat. Jadi jangan kecil hati AJK yang tidak tercalon. Kan ya. Kita tak mau kalau tak tercalon jadi AJK surau pun tak apa, cukup kita tercalon untuk jadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala sudah. Okay. Yang paling penting lepas kuliah, Pak Din nanti ready kat tepi tu. Yang tu paling penting sekali. Okey, baik. Dengan izin Allah, kita menyambung pengajian kita dalam kitab Talbis Iblis, tipu muslihat iblis terhadap hamba-hamba Allah yang mengaku beriman tetapi mereka ini hanya penat puasa, hanya penat zakat, penat baca Quran, penat solat, tapi di sisi Allah mereka sia-sia, malah dicampak dalam api neraka Jahannam. Ya, jadi imam-imam hebat seperti Ibnu Al-Jauzi ini menulis kitab ini, Talbis Iblis, tipu muslihat iblis. Yang memang buat benda haram tu memang out habis dah. Ya, out habis dah. Tapi yang diambil berat juga oleh Imam Al-Jauzi adalah depa-depa yang dia buat baik. Siapa depa tu? Kita lah. Kita yang duk main masjid, pi balik masjid, jadi AJK masjid, jadi ahli jemaah masjid, itu sebagainya lah. Salah satu daripada kita yang diantara yang disebut oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. InsyaAllah pada malam ini kita masuk setelah pertemuan kita pada 2 hari bulan 11 hari itu, kita hari ini kita jumpa di muka surat 183 dalam bab
talbis iblis dalam perkara membaca Al-Quran. Dia tak kata orang yang tak baca. Orang yang tak baca belum tentu berdosa. Kan? Orang yang tak baca belum tentu berdosa. Kalau dia solat macam biasa, dia zakat elok, dia tutup aurat, dia amal ma'ruf nahyul munkar, tak apa. Tapi dia tak baca je. Okey? Jadi hak ni tajuk dia talbis iblis dalam perkara membaca Al-Quran. Orang baca Quran tapi di sisi Allah yelek puji. Tak ada. Tak ada mana. Kenapa? Iblis menguasai dan membawa kita keluar. Amal tak? Amal. Banyak tak? Banyak sangat-sangat. Itu kalau kita baca hadis, malaikat ni teruja melihat amalan-amalan hamba Allah Ta'ala ni. Dia tulis ni punya banyak lah, beg-beg dia isi dalam kontena ni nak bawa ke Allah Ta'ala lah contohnya. Dia tulis macam-macam. Dan ketika meninggalnya orang tu, dia bawa pi semua amal itu, kitab tu kepada Allah Ta'ala. Maka dia mengatakan, malaikat yang tulis tu dia kata apa? Allah, syurgalah bagi orang ni. Tengok tu dia punya amalan. 365 hari 2023, 5 waktu tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Baca Quran ni 3 hari khatam. 3 hari khatam. Setiap 3 hari. Ya Allah, banyaknya pahala dia. Dan syurgalah bagi dia. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang aku tahu, kamu tidak tahu. Tu. Kata Allah Ta'ala, letakkan rohnya di sijin. Sijin, tempat simpanan roh orang yang berdosa, yang tak ada amal, yang sudah rasa bahang panas api neraka. Malaikat tertanya-tanya, macam mana macam ni? Allah kata begitulah. Kata dia apa? Simple saja. Manusia beramal dengan zahir tubuh badan, tapi manusia itu ada 4 sifat yang menjahanamkan amal dia. Yang pertama sekali, dia bila buat, dia riak nak tunjuk dekat orang. Dia bukan mencari redha Allah. Masa orang tak ada, dia tak buat. Masa orang ada, bukan main zikir. Tu. Yang kedua, dia sum'ah. Dia tak tunjuk ke orang sebab orang tak ada. Tapi bila dia buat amal, esoknya dia pergi cerita ke orang. Hantar aku semalam 15 juzuk sekali hadap. Dia cerita, dia sum'ah, memperdengarkan. Nombor 3, dia ujub dan bangga diri. Hantar tak? Aku ni cukup tak berkenan. Tahun ni aku tak lekat jadi AJK. Perjuangan aku 2023, mencerahkan Al-Ittifaq ni. Contoh. Maka dia ujub, bangga diri. Orang lain semua tak betul, dia seorang betul. Dan yang keempat, dia mengungkit amal kebaikannya. Kalau akulah tak jadi pengurusi, tak ada harapan lah ittifaq. Nasib baik aku pernah jadi pengurusi. Mereka mana tahu jasa aku, lupa aku, begitu begini. Tu. Jadi dia ungkit. Kalau akulah tak ada tempat wuduk di luar. Contoh nak bagi kita faham. So kalau ada 4 perangai ni, pertama kita buat hanya nak tunjuk pada manusia, riak. Kedua, kita buat orang tak tahu, hanya kita nak Allah Taala tahu, tapi kita saja masuk dalam Facebook bagi tahu ke orang. Yang ketiga, kita buat, lepas tu kita bangga diri, kitalah yang paling betul, semua orang lain salah. Bangga diri, ujub. Dan yang keempat adalah bila kita buat amal dan kita mengungkit amalan kita, kebaikan kita di sisi manusia yang lain. Maka 4 puak ni, amal mereka ini di dunia sangat banyak, tapi amal itu hilang macam api makan daun kering tinggal debu sampai macam tu. Jadi malam ni kita nak cek dengan tajuk talbis iblis dalam perkara membaca Al-Quran. Saya yakin semua kita ahlul Quran, baca Quran. Sikit dengan banyak tak payah duk kisahlah. Tapi kita baca Quran. Kalau tak baca dalam mushaf tebal ni pun, kita baca dalam handset kita. Kalau tak baca dalam handset, paling tidaklah keluar dalam WhatsApp, mereka hantar WhatsApp, kita terbaca agak satu ayat Quran. Okeylah, cukuplah. Kan ya? Maka ada.
Iblis menebarkan talbis, iblis menebarkan tipu muslihat kepada sebahagian orang yang mendorong mereka agar mau banyak baca Quran. Iblis kata, hang baca banyak-banyak sikit. Itu nampak permulaannya baik, nampak permulaan, tetapi mereka membacanya dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Ni tak lama lagi. Tunggu dekat-dekat nak Ramadan besok, dia main satu video daripada Jawa. 20 rakaat, 8 minit. Tak tahu apa dia baca. Allah, Allah. Kita yang asma mati tang tu. Tu. Calon bete mati tu. Allahu Rabbi. Solat tu macam solat tu mak pak dia punya. Tak, solat ni perintah Allah, dia syariat. Awak kena buat dengan tertib dan tartil. Ini tak. Saya dapat video tu tiap-tiap tahun dia perlu tunjuk. Lepas tu kita delete lah, tapi dia perlu tunjuk lagi. Kita tengok tu imam tu, dia punya baca bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba dengar waladdallin. Allah kan ya. Dia punya kelajuan tu, bayangkan 8 minit 23 rakaat. Sebab itu kalau ada orang kata, ustaz kami nak buat 23, saya kata bagus, tapi kami buat laju ustaz. Tak bagus. Tak bagus. Kalau macam tu buat 8 sudahlah. Buat 8 tambah 3, tapi tertib, lembut, santai. Hak tu lagi elok nah. Jadi dia baca tak Quran, dia baca tapi dia nak baca banyak, dia langgar ikut suka. Dalam bab ni semalam saya sebut di Masjid Bandar Bukit Raja. Saya mengajak di Bandar Bukit Raja tu, saya ingat 15 tahun aku. Ya, dalam bab jenazah al-janaiz. Ada adab yang kita tak jagalah. Adab kita tak jaga. Zikir je. Zikir tu tahlil Arab, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awak sebut tu, awak puji Allah, bukan awak sebut nama pak awak, bukan. Dia jadi macam tu. Yang buat semua pakai jubah belaka, yang buat semua pakai ketayap elok semua, kan ya. Patutnya adab dalam zikrullah itu tartil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, satu-satu. Kalau pun nak laju, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu satu. Ini la ilaha illallah. Lepas tu last kali bunyi hu. Ingat tak zaman kita kecil-kecil ada ajaran Guru Yahya tu? Jadi main macam tu. Jangan. Buat ni, baca Quran ni, dia tak perlu banyak. Dah memang muka kita memang tak baca banyak pun. Jadi, hak sikit tu buatlah bagi dia bernilai, bagi elok-elok. Kan? Contohlah. Sama dengan saya juga. So, apabila dia talbis iblis kata, hampah. Tambah-tambah orang perempuan mereka khatam Quran pun. Tadarus bersemuka 1, tadarus di masjid 2, tadarus di rumah-rumah 3, tadarus dalam grup WhatsApp 4. Power dia. Kira nak habis lah. Due date 20 Ramadan, 21 Ramadan nak start bakar kuih, tak ada harapan. Tu kan. 23 Ramadan dah elok apa semua, rupa-rupanya depa nak ligan buat majlis khatam Quran. Baca tak seberapa, bunga telur banyak. Hati-hati, perbetulkan amal kita. Jangan buat seperti mana kita sudah dikuasai oleh iblis. Hang baca bagi banyak sikit, tulis masuk dalam Facebook, alhamdulillah hari ni dapat 5 juzuk. Siapa pun tak tahu. Tapi bila dia masuk dalam Facebook, habislah amalan dia.
Okey, dan dia baca tidak tartil. Tartil ni adalah apa? Membaca satu persatu, mengeluarkan hak huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil. Dia bukan Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Kerana huruf sin adalah huruf safir. Huruf safir ni ada desiran. Az, dia ada desiran. So kita bagi hak dia Bismillah, bukan Bismillah. Dia bukan begitu. Ya, maka ada hak-hak, dia kena tartil. Ada ra dibaca tebal, ru baca tebal, ra baca tebal, nipis, ri, dua moncong satu senyum. Sebab tu saya selalu bagi tahu dengan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang mengajak ni, geng-geng kencing manis ni semua ni. Geng-geng darah tinggi apa semua ni, geng-geng bakal jenazah lah kata. Tak payah duk mengajak nu mati. Depa tu pun tunggu nak mati ya. Jadi mengajak hak mudah-mudah, bagi simple saja. Tapi lafaz bagi betul. Hak ni bacaan dulu. Dia jangan baca langgang ikut suka kita, tak boleh. Ya. Dan tidak memastikan kesahihan bacaannya. Laju dia baca. Lafaz dia tak jaga, fasahah dia tak jaga, panjang pendek dia tak juit, dia tak jaga. Baca langgang ikut suka dan tidak memastikan kesahihan. Apa maksudnya? Dia baca tu tak tahu betul ke tidak. Ini talbis iblis. Maka kalau tuan-tuan tanya saya jawab secara peribadi. Saya pun baca Quran tak banyak juga. Tapi bila baca satu-satu, ambil masa, letak lembut-lembut, adab-adab, santun-santun, sopan-sopan. Sebab ini firman Allah Ta'ala. Ni bukan kita, bukan sebutan kita. Kita nak sebut ni firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan sikap yang tidak terpuji. Nampak tak? Ini ramai tak baca Quran, ramai. Tapi ramai tak orang baca dengan laju sampai tak ada nilai pun boleh tahan ramai. Ramai tak orang baca tidak tartil, ramai juga. Ramai tak orang baca langgang apa semua sebutan tak betul pun ramai juga. Huruf ra mana boleh muncung apa mulut? Ra ri ru. Ra mana boleh muncung? Dia tak boleh raung bibir ke hadapan. Rabbu tak boleh, dia kena baca Rabbu. Yang mengkontrol huruf ra bukan bibir tapi lidah. Rariru, bukan ra muncung, tak boleh. Itu kalau nak baca lah. Tapi ialah kita kalau mengajak tajwid time-time umur macam ni, tak ada can gigi pun tak apa nak lekat. Kan ni tak ada canda. Okey, baik, itu yang pertama. So buang perangai-perangai yang tak elok. Betulkan siapa yang baca Quran cepat-cepat, tukang bagi lembut-lembut. Siapa yang baca tidak tartil, bagi tartil. Siapa yang tidak pastikan sebutannya sahih, belajar sikit-sikit. Lah ni senang je. Kalaulah kita tak jumpa guru Quran, buka Al-Ulamatul Google. Ya, Al-Ulamatul Google dalam internet, tekan sahaja contoh bunyi huruf ra. Dia akan keluarlah. Kita gunalah untuk kebaikan. Baik. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, iblis menipu sekelompok qari dan qari'ah. Orang baca Quran lah. Kalau panggil qari itu dengan mendorong mereka membaca satu atau dua juzuk Al-Quran di menara masjid di malam hari secara berjamaah dengan suara yang keras. Nak baca Quran ni, ada Tok Bilal mai di masjid pagi-pagi. Kita sebut pagi dululah, subuh-subuh tu. Kita hari ni masuk 6-7 minit lebih kurang. Pukul 5.30 dia mai. 5.30 pasang mikrofon. Baca Quran ni tu speaker luang tu. Speaker pula tu kita punya speaker super duper woofer. Bergegang pintu rumah orang. Baca Quran ni Tok Bilal tu. Tok Bilal tu di rumah dia tak baca pun.
Dia mai di masjid, dia pasang mikrofon. Tu bukan ajaran agama. Agama tak suruh macam tu. Ya, agama suruh, Nabi tegur lagi, kalau orang baca Quran di masjid atau di tempat khalayak ramai, jangan baca dengan kuat sehingga mengganggu orang ramai. Tak boleh, dalam agama tak boleh. Ni tapi tak. Baik tuan-tuan, bagi AJK baru, AJK baru lah, kalau AJK lama tak buat tak apa, AJK baru. Sunnah Nabi SAW, pengurusi sampai semua sekali. Pagi setiap hari subuh, Nabi didik dalam sunnah azan subuh 2 kali. 2 kali. Tak tahu berapa kerat surau dan masjid yang buat. Dan berlambak-lambak masjid tak buat. Sedangkan semua faham baca hadis yang sahih. Sunnah yang disuruh adalah azan 2 kali. Katalah pukul 6, 7 minit, maka ambil pukul 5.30 azan sekali. Azan itu kalau zaman Nabi diazankan oleh Bilal bin Rabah tanpa menyebut as-salatu khairum minan naum. Tanpa. Azan masuk waktu 6-7 minit sat lagi, ada satu lagi azan saya lupa dah. Ada 2 tukang azan di zaman Nabi, depa duk tukar-tukar. Depa duk tukar-tukar azan. Maka azan yang pertama sunnah dan Nabi, azan kedua pun sunnah Nabi. Tapi yang ni kita tak mau buat. Yang kita buat, azan tak mau mai sini pasang CD ngaji Quran. Hak tu Nabi tak suruh. Jadi mana satu kita nak ikut? Contohlah, mandangkan saya mengajak sini pun lama jugalah, kena tegur lah juga, kena bagi tahulah kalau tak buat. Kalau buat tu alhamdulillah lah. Maka permulaan pada tahun 2024 ni patut memang macam tu. Kita ikut sunnahnya Nabi SAW. AJK, wahai AJK sekalian, awak-awak semua adalah pilihan Allah Ta'ala untuk menguruskan rumah Allah. Jaga rumah sendiri pun dapat pahala, tambah jaga rumah Allah Ta'ala ni, banyak lagi besar pahala apabila awak memulakan sunnahnya Nabi SAW, sunnah yang hampir terbenam dan terhilang. Jadi paling bagus azan dia 2 kali. Tak perlu mai baca Quran guna mikrofon nak bagi orang dengar. Hang duduk sudah, hang baca sendiri-sendiri cukup. Tak perlu pasang kaset dan CD untuk ayat Quran kepada orang lain. Tak. Pasal apa? Orang keliling rumah kita tu, ada orang yang tak boleh tidur. Anak kembung perut sampai pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Mai time pukul 5 baru dia nak terlena. Anak pun kembung perut, buh minyak UV cap 5 apa semua dah elok dah. Tiba-tiba AJK pula main masjid. Dia tidur lena daripada pukul 10 lagi. AJK tu lah. Dia lena dah tidur di rumah dia. Tidur pula seorang bini tak ada. Lagi lena lah. Tu saya jumpa Pak Din ni, tanya bila nak menikah. Ya betul. Kan ya. Jadi dia lena-lena pukul 5 tak boleh tidur. Dia main-main boom pasang. Kawan duduk sebelah dengan surau ni baru nak lelap. Maka ini satu gangguan sebenarnya. Ustaz, Allah takkan Quran pun tak boleh. Boleh lah Quran, tapi hang buat cara Nabi ya. Itu saja. Itu yang paling baik. Jadi saya sarankan kepada AJK baru, keluarkan pengumuman kepada ahli karya. Jangan buat dulu, jangan tiba-tiba esok azan, terkejut depa. Tiba-tiba 5.30 azan, tengok jemaah dekat rumah semua solat 5.30. Tak boleh lah. Bagi pengumuman dulu, keluar dalam grup WhatsApp dulu, apa sebagainya, ambil lah masa 2-3 minggu, lepas tu start. Itu yang sepatutnya begitulah. Tapi dah Ibnu Al-Jauzi kata, Iblis ni dia mai bagi tahu dengan AJK, hang tak payah buat sunnah Nabi tu. Hang mai surau, hang pasang mikrofon, hang mengaji, baru orang tahu hang tu expert mengaji Quran. Baru orang tahu hang orang paling awal main masjid. Nampak? Itulah talbis iblis. Kan? Sedangkan suara dia mengaji tu pun bukannya sedap sangat.
Kadang-kadang lah. Tapi tu kita tak perasan. Kadang-kadang kita dengar dia yang mengaji pakai mikrofon tu daripada ayat pertama sampai ayat ke-25, 20 salah, 5 je betul. Tu pun la ilaha illallah pantang pegang mikrofon. Tu nak baca. Dah, bukan kaedah itu. Ya. Maka Ibnu Al-Jauzi kata iblis menipu sekelompok qari dan qari'ah. Mereka datang masjid sehingga mereka menggunakan alat siar raya ini, baca Al-Quran dalam masjid, sama ada sendiri-sendiri atau berjamaah dengan nada suara yang keras. Dengan perbuatan ini mereka telah menghimpunkan dua perkara buruk sekaligus, kata Ibnu Al-Jauzi, bukan kata Ustaz Amran. Nanti mereka ambil masuk dalam TikTok potong pula. Maklumlah zaman lah ni kan ya. Iaitu pertama, mengganggu orang tidur. Mai duk baca Quran ni sampai pukul 12 tengah malam gitu begini, ganggu orang tidur. Yang kedua, orang yang beribadah dengan penyakit riak. Apa maksudnya? Baca Quran pakai mikrofon nak tunjuk ke orang dia tengah baca Quran. Dialah EJK paling bagus di antara EJK. Tu dua. Yang pertama dia ganggu orang nak istirahat. Yang kedua dia ada perasaan riak bila memperdengarkan amalannya kepada orang lain. Nampak tak di sini? Kalau tengok dua perenggan ni, hak ni pun kita takut lah. Siapa yang betul-betul nak belajar, yang pertama, takut-takut ada pada kita baca Quran ikut suka hati mak bapak kita, langgang ikut suka kita, baca dengan napas begitu begini tak boleh apa semua, dia tak jaga langsung tajwid. Yang kedua, dia jaga tajwid, dia bubuh lagu apa semua, tapi dia saja baca supaya orang kenal dia ni ahli lagu. Lagi lingkup. Dua dah, lingkup. Amal tak mereka? Amal, tapi lingkup. Mai daripada mana? Ni talbis iblis. Baik, yang seterusnya, yang ketiga, di antara ahli ibadah ada yang membaca Al-Quran di masjid ketika azan dilaungkan, kerana saat itu orang sedang berkumpul di masjid. Ni azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sepatutnya sadaqallahul azim. Dia sebenarnya macam ni. Kalau ikut lepas baca Quran, dia tak sebut sadaqallahul azim. Tak ada hadis sahih pun. Habis-habis baca Quran, sadaqallahul azim, tak ada hadis sahih. Kan? Kalau yang paling sahih sekali lepas baca Quran, lepas majlis ilmu, maka tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Menepati sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih baik. Jadi kalau tanya, Ustaz, habis tu selepas kami baca Quran dah selesai dah baca apa? Sadaqallahul azim. Tak. Paling baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila dia baca Quran, dia duduk tengah baca Quran, katalah dalam masjid dia baca Quran, tiba-tiba azan, apa dia perlu buat? Tutup. Ambil, pergi simpan di kabinet. Hak tu patut dah. Weh tak, lagi orang baca Quran lagi kuat suara dia. Bukan main. Ada muslimat, dia tanya Ustaz duk bagi ceramah, apa hukumnya time Ustaz bagi ceramah, saya ni pegang tasbih, saya zikir. Hukumnya manusia ni, dia punya deria dia hanya dia akan dapat satu ketika dalam satu-satu masa. Sama ada hang dapat ilmu ataupun hang dapat zikir. Dan kena faham, saya beritahu dengan akak kena faham bahawa majlis ilmu ini adalah majlis zikrullah, majlis mengingati Allah. Bukan hanya yang gerak tu, bukan itu saja. Majlis ilmu ni adalah majlis mengingati Allah. Dan zikir, Nabi masuk ke masjid, nampak ada dua kelompok. Satu ada halaqah. Halaqah ni bulatan duk mengaji Quran. Satu ada halaqah, sedang bercakap tentang ilmu. Nabi kata hadza wa hadza, yang ni dengan yang ni dua-dua baik. Tapi Nabi masuk dalam grup orang yang sedang belajar ilmu.
Kerana orang yang memudahkan diri dia untuk cari ilmu, maka Allah buka jalan untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. So masa time ada majlis ilmu, fokus saja. Ustaz, saya fokus lama dah Ustaz, 12 tahun tak faham. Tak faham. Ya, betul. Kita mengaji. Oh, baru faham. Keluar Ustaz lagi, Pak Din buh tangpa lagi, kita buh terus lupa. Tu biasa lah. Ya, tu biasa. Kenapa? Ni hakikat dia. Masa bila di dalam masjid, dia macam ni. Dalam bab baca Quran ni, Nabi kata, jangan jadikan rumahmu macam kuburan. Yakni diam daripada pembacaan Al-Quran. Jadi Nabi suruh baca Quran paling bagus dalam rumah, bukan dalam masjid. Di dalam rumah paling utama. Dalam masjid ni takut terganggu, sebab kita baca suara tu kuat. Kalau baca pelan, kita tak tahu dia betul ke tidak makhraj dia. Jadi kena baca kuat sikit, maka dia ganggu orang lain yang sedang i'tikaf dan sebagainya. Hak tu. Dan Nabi kata jangan jadi rumahmu macam kubur, sebab di kubur tak ada orang baca Quran, sebab dah matilah. Kita pula di kubur paling banyak orang baca Quran, di rumah tak baca. Nak pi kubur tu, ujung tu ke kubur kan? Betul ke? Belakang. Belakang. Saya pernah lalu pi ke apa nama kat belakang tu. Pernah. Ya, kubur tu, kita nak pi kubur tu, kadang-kadang kita spare dah surah Yasin. Di rumah ni surah Yasin ada 20, tak baca-baca. Atas kubur juga dia nak baca. Tu manusia. Lah bukan kata tak boleh baca, tapi buat seperti mana yang Nabi suruh. Dalam rumah. Pi kubur ni saatnya. Ya, ziarah kubur ni dia sekejap saja, dia tak lama. Maka sebab itu kita jangan buat seperti ini. Kalau dia buat juga nampak seperti ibadah lah, baca Quran dikala azan dilaungkan. Tak boleh. Masa tu kita kena fokus dengan dengar dan jawab azan. Melainkan ada orang tanya, Ustaz, time azan boleh sembang tak? Jawapan asasnya tak boleh, melainkan sembang dan ucapan yang mendatangkan manfaat. Tengah azan, turun kereta, bab jumpa kawan kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak abang? Abang baik. Benda manfaat, hak tu boleh. Tapi time azan ni malam balik hang tengok bola, Manchester United menang berapa, hak tu tak ada manfaat. Itu jangan sembang. Itu ya? Bukan maksudnya berdosa. Ni ada satu hadis, kononnya lah, hadis ni nak kata palsu pun tak jumpa dalam kitab palsu. Kitab sahih jauh lah, kitab hasan jauh lah, kitab palsu pun tak jumpa. Main mana tahu hadis ni? Sesungguhnya apabila dia bercakap-cakap ketika azan dilaungkan, maka ketika dia mati, jenazahnya akan menjadi berat ketika diusung. Ni kita yang usung, berat dia ni, dia bercakap ni. Hang kalau mati berat 140, memang berat lah. Tak kaedah mudah untuk difahami lah. Percaya benda yang bukan-bukan. Tak ada satu pun. Memang kita digalakkan untuk diam dan fokus kepada azan, jawab azan. Itu sunnah. Nabi kata, hendaklah kamu menjawab dengan mengulangi kalimah kata-kata dari muazzin pada setiap kali disebut, melainkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dan juga as-salatu khairum minan naum. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawablah la haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairum minan naum, jawab as-salatu khairum minan naum. Dah, yang tu saja. Kemudian Nabi tak kata benda pelik-pelik, tetapi ada sahabat yang berbual ketika azan dilaungkan. Maka mereka tak berhenti perbualan itu, dan Nabi juga tidak melarang mereka. Kenapa? Sebab perbualan itu adalah perbualan yang menghadirkan kemanfaatan, bukan bercakap benda yang sia-sia. Itu kita kena faham. Okey? Baik. Masuk pula perkara yang seterusnya. Ibnu Al-Jauzi kembali berkata, salah satu perkara paling mengherankan yang pernah kusaksikan, dia tengok sendiri.
Ya, yakni di antara mereka adalah seorang lelaki yang mengimami solat subuh orang-orang ramai di hari Jumaat. Subuh pada pagi Jumaat. Menoleh dan terus membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Difahami dalam tulisan ini, difahami dalam tulisan ni apa? Penceritaan bahawa apabila dia selesai sahaja dia solat, maka dia pun menoleh ke arah makmum. Lalu dia baca 3 qul atau 2 qul. Untuk apa? Kemudian lantas selepas dia habis 2 atau 3 qul itu, maka dia pun membaca ayat-ayat doa khatamal Quran, doa khatam Quran, dan dia berbuat sedemikian. Rupa-rupanya dengan niat dia nak bagi tahu kepada jemaah dia tengah khatam Quran pagi ini. Jahannam kita. Kan ya? Tuan-tuan, semalam saya sebut di Masjid Bandar Bukit Raja apabila seorang sahabat tanya tentang amalan, tentang kehebatan diri kita. Saya kata mudah aja. Kita lah ni duk jadi elok ni sebab Allah tutup keaiban kita saja. Kalau Allah dedahkan keaiban kita mula daripada umur 15 tahun sampai lah ni 65 tahun, tak tahu, tak cukup tanah kita nak lari. Buat salah sini, mengata ke orang sana sini, umpat keji orang sana sini dan sebagainya. Bukan kata orang lain. Ahli qaryah komen AJK pun ada. Ahli qaryah mana pernah puas hati suruh dia jadi AJK, tak mau. Bila orang jadi AJK, komen. Tak cukup dengan WhatsApp, hantar surat layang pun ada. Lepas tu nama tak mau bubuh pula tu. Kalau hang nak hantar surat layang, boh nama, boh nombor telefon. Ini tunjuk sangat dia tu bacul. Jumpa berkata-kata tuan-tuan. Dan lepas-lepas saya tazkirah Jumaat, lepas Jumaat dia ikut saya. Saya pun tak tahu. Sebab masjid tu masjid jemputan. Jadi saya bagi tahu lah. Saya bagi tahu apa-apa yang berlaku. Dan akhirnya dia ikut saya tu, tunggu sampai ke parking. Sampai parking, Ustaz. Ustaz kata kat saya ke? Tu nampak. Saya kata Allah dah sembunyikan keaiban awak. Lah ni awak main cerita. Rupanya awak yang terus surat layang tu lah. Tu rupanya dia last kali saya kata kat dia, hang jangan esok surat-surat ni jadi bahan bakar dalam api neraka untuk hang. Barulah dia cerita rupanya surat layang selama ni patutlah JK duk tengok tulisan macam lebih kurang sama. Tulisan tu lebih kurang macam sama, pen pun lebih kurang macam sama kan. Nak rasa-rasa macam dia. Bukan rasa lagi dah, memang dia. Tu. Jadi kita lah ni tolonglah bersihkan hati kita elok-elok. Dia mudah saja untuk jadi orang baik apabila kita nampak ada kelemahan. Contohlah AJK baru ni ada satu-satu kelemahan. Logiklah sebab depa manusia. Ketika hang lihat kelemahan orang, hang tak perasan ke? Hang lagi teruk pada depa. Contohnya begitu. Jadi apabila kita nampak kelemahan, apa kita perlu buat? Bantu melengkap dan menyempurnakan kelemahan tu. Bukan suruh kita duk cakap yang bukan-bukan dan sebagainya. Pitang mana saja dan macam-macam. Lah tuan-tuan, bukan benda ni benda tak terkejut sebab manusia. Allah memang bagi kehidupan kita jadi ni, jadi ujian. Pengurusi dengan bendahari bersekongkol, naikkan harga lembu dan ambil untung kat depa ketika pembelian lembu korban. Ada. Jumpa dengan mata kita sendiri. Pengurusi masjid depa beli 20-30 ekor, 20-30 ekor. Kita tahu cerita pun sebab tokek lembu tanya soalan. Ya. Harga lembu dah beli banyak. Jadi tokek lembu ni orang baik. Dia bagilah harga murah sikit. Dia bagi tahu tak harga lembu ni 6,000 ni sebenarnya 6,000. 6,500. Jadi saya bagi 6,000 seekor cukup lah. Sebab hampa nak ambil 27 ekor. Aduh, nak cakap tak sampai hati. Dah sungguh. Pengurusi dengan bendahari bersekongkol. Tak apa, tulis je resit 6,500. Tapi kami bayar 6,000 lah. Oh tu. Itu pengurusi masjid. Kalau pengurusi penduduk lagi jahat kalau itu. Itu pengurusi masjid perangai gitu.
Allah. Tu. Malu. Rupa-rupanya. Mereka ambil 27 ekor. Kali dengan 500 tuan-tuan. Raya mereka. Tak ada nak habis. Raya lagi. Berapa kali raya. Last sekali. Tokek lembu ni dia rasa bersalah. Lama. Benda ni berlaku lama lah. Tapi mereka duduk jadi AJK je. Tokek lembu, bila kita ceramah, bila kita sebut tokek-tokek lembu harus bagi diskaun sikit lah masa kempen kurban itu, sebab awak jual masa tu banyak. Biasanya derian kalau banyak harganya murah. Masa derian sikit, maka demand tu sikit, maka kita jual mahal lah. Yang ni begini. Okey, dia kata tak apa Ustaz, saya dapat satu ilmu hari ni, cuma saya nak tanya satu soalan berlaku beberapa tahun lepas. Tu yang bocor cerita tu. Macam ni Ustaz, sekian. Lepas tu saya tanya, tuan tokek lembu, tuan tulis risik tu. Dia kata saya yang tulis risik tu, sebab mereka minta. Lepas tu apa hukumnya? Hukum hang dengan mereka sama. tu je. Itu nampak tak manusia? Ini talbis iblis. Setan ni dia kona baring mai kat kita ni macam-macam. Lah. Lembu harga 6,300. Kan? Lembu harga 6,300. Pi beli. Tuan lembu kata tak apalah. Ustaz Amran ni depa jauh, depa booking gini-gini, potong sekok 100. Rupanya dia tak potong enggak, dia potong pi kat dia. Pun ada juga. Allah, tu ada tak manusia? Ada. Selagi nama manusia, kalau dia tak jaga iman dia dengan betul, dia tak guna akal fikiran untuk membetulkan keadaan, maka dia akan ditipu dengan talbis iblis. Ya. Maka ada orang buat macam ni. Jadi awak kalau nak khatam Quran, tak payah masuk dalam Facebook. Khatam sendiri-sendiri di rumah sudahlah. Sebab yang nak bagi pahala tu Allah Ta'ala. Orang lain tak. Orang lain tak akan bagi pahala. Kita tak payah cari redha makhluk, melainkan redha Allah Ta'ala. Maka ini kata Ibnu Al-Jauzi, mereka habis saja solat subuh, pusing menghadap ke arah makmum. Dan dia pun baca Qul huwallahu ahad sampai habis. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Lalu dia pun angkat tangan, makmum angkatlah bila tok imam angkat. Maka dia baca doa khatam Quran. Pasal apa? Dia nak bagi tahu kat jemaah pagi subuh tu yang ada 187 orang tu, dia baru je khatam Quran. Hanya dia dan Allah yang mengetahui. Jadi cerita dia adalah amalan yang paling baik adalah amalan yang tersembunyi. Amalan itu pertama kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Amalan itu harus seiring dengan sunnahnya Nabi. Dan amalan itu belajar disembunyikan untuk menutup ruang setan dan iblis. Jangan buka ruang langsung. Sebab buka ruangnya, dia nanti masuk, kita kena baring pergi ke tempat lain. Maka ini ruginya. Jadi kita ni yang duduk dah nampak macam ahli masjid ni, yang tiap-tiap hari ada di masjid ni, tolong betul. Saya suka cerita apa yang berlaku. Ada sahabat jumpa pagi-pagi tengah sarapan, contohnya begitu begini. Mai-mai jumpa ya Ustaz, macam pernah tengok. Dia panggil Ustaz dah, tapi dia kata macam pernah tengok. Dia tak kenal lah. Lepas tu dia tengok dalam handset dia, hak ni lah. Ya apa, kameraman dia duk potong buat TikTok apa semua, hak ni lah. Betul lah tu. Oh Ustaz, ni lah saya ni. Ish, AJK kami jahat. Dia pula. Dia pun salah seorang AJK, rupanya dia pun jahat juga. Sebab duk cakap pasal orang lain. Kalau rasa ada AJK tak betul, nak bagi nasihat, pi jumpa dia, pegang tangan dia, bawa pi kedai mamak, buat teh tarik apa lebih kurang, lepas tu sembanglah dengan dia. Ya, hang duk sembang pasal orang lain, pasal apa? Duk sembang dengan orang lain tentang orang lain. Habis kita. Habis macam tu ya. Penat. Sebab ibadah kita adalah makhluk yang paling singkat umur. Paling singkat 63, 70. Tun Mahathir dapat 90 lebih. Alhamdulillah. Kan ya. Kita ni tak tahu macam tak ada harapan aja 90. Kan ya. Singkat umur kita. So jangan buang masa.
Jangan buang masa. Nabi Nuh tak apalah 950 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Contohnya kan. Tak apalah. Ni kita tak. Maka jangan buat sesuatu kerana mengharapkan pujian daripada manusia. Kerana rezeki yang kita makan bukan manusia yang bagi. Azan. Sila. Bunyi dah tu. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضل وبعث المقام المحمود إنك لا تخلف. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Sebelum sambung, kita ulang balik sebelum kita tengok apa kaedah yang sepatutnya kita buat bila berdepan dengan talbis iblis ni. Iblis bawa manusia baca Quran, baca. Memang dia ahlul Quran. Tapi iblis bawa dia baca dalam keadaan huru-hara. Baca dalam keadaan cepat. Tidak tartil dan tak sahih penyebutan dia. Langgar ikut suka je. Itu amalan yang sia-sia. Kemudian iblis juga bawa manusia baca Quran tapi pakai mikrofon supaya semua orang dengar suara dia. Sedangkan pada hakikatnya pada waktu lain dia tak baca Quran pun. Ada manusia suka memperdengar-dengarkan, ya. Malah orang yang baca Quran dengan mikrofon sehingga di masjid dan di menara-menara masjid ini dia akan ganggu orang lain untuk tidur dan istirahat dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga, ada orang nak tunjuk kata dia tu baik dengan talbis iblis, iblis masuk. Orang tengah azan pun dia baca Quran. Majlis ilmu pun dia baca Quran. Duduk dalam majlis ilmu tapi dia baca Quran. Ustaz dia mengajar, dia tak peduli. Ada begitu juga. Dan seterusnya,
Kata Ibnu Al-Jauzi, ada juga manusia yang jadi imam, selesai apa jadi imam, dia pun toleh baca 3 qul dan kemudian tutup dengan doa khatam Quran. Sebab apa? Dia nak bagi tahu dengan jemaah, aku khatam Quran. Pada hakikatnya, mari kita tengok, ini yang perlu kita ambil peduli. Ini semua yang disebut tadi bukanlah cara beribadah ulama salafus salih. Semua atas itu bukan ibadah salafus salih. Baik, kalau ikut generasi zaman Nabi, nama mereka sahabat dan sahabiah yang duduk di zaman Nabi. Selepas kewafatan Nabi, ada generasi yang bertemu dengan sahabat, maka mereka nama tabi'in. Selepas semua sahabat dah habis, ada tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan tabi'in. Selepas tabi'in semua dah habis, yang tinggal tabi'ut tabi'in. Selepas tu generasi salafus salihin. Salafus salihin, atau bahasa di Malaysia yang kita takut dengar, orang Melayu cukup takut, nama dia salafi. Salafi. Orang Melayu kalau kita banyaklah ada khilaf di dalam Malaysia ni, banyak tu, ini salafi ni, ini salafi ni, salafi ni dah ada masalah ni, depa ni wahabi, tu dia kata gitu. Pada hakikatnya salafus salih mereka itu. Salafus salih ni apa? Orang yang mengikuti amalan-amalan mereka yang paling dekat dengan baginda Nabi SAW. Maka kata Ibnu Al-Jauzi, amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka-mereka tadi yang baca Quran kuat-kuat nak bagi orang dengar, dalam majlis ilmu pun baca Quran nak bagi banyak tapi tak jaga tartil dan santunnya. Baca Quran hari ni nak masuk pertandingan, nak jadi juara contohnya. Dia pergi mengaji Quran ni, belajar lagunya. Pasal apa nak belajar lagu? Masuk pertandingan. Kod jadi juara dunia. Matlamat tu pun out nah. Ahlul Quran. Tak tangan cantik macam ni masuk pertandingan. Perempuan faham tentang Quran. Make up ni 2 inci. Kita pun gerun tengok. Hari ni ada ramai orang ambil Quran, buat kelas dengan bayaran yang pelik-pelik. Belajar di atas kapal. Satu package dengan bayaran 12,000. Tu, satu package. Satu package tu baca Quran berapa lama? 45 minit. 12,000 baca. Kenapa bayar macam tu? Sebab mengaji dengan ustaz dan ustazah selebriti. Takut lu, sangat takut. Hari ni khusus baca intensif mengaji Quran anak-anak ketika cuti sekolah. 3 hari 2 malam, bayaran RM1,500. Awak mahal bayar macam tu kan ya? Dia kata, ustaz, dekat artis boleh bayar mahal, hang duk bayar berapa kat depa? Tak payah duk bayar lah. Betul kan? Tak payah duk panggil pun. Yang duk panggil buat apa? Kan? Maka hati-hati, kerana Nabi kata, wahai sahabat, kalau hampa umur panjang, tapi Nabi tak cakap kedah lah. Kan? Okay. Kalau hampa umur panjang, hampa akan jumpa ramai orang mengaji Quran, lepas tu minta upah. Dia letak harga siap-siap lah. Aku boleh mengaji Quran 8 minit. Hampa bayar 4,800. Ada. Kan, naik kapal terbang daripada mana ke mana dalam Malaysia ni, nak pi baca Quran tu, dia kapal terbang tu Asia dia tak mau naik, mas first class. Tu sampai macam tu. Kita takut dengar, sangat takut ya. Jadi ini semua benda-benda merapu-merapu. Ada orang hafal ayat Quran, tang mana dia hafal? Doa-doa berhubung dengan jampi-jampian. Dan kemudian dia baca dan dia meletakkan harga jampi tersebut. Orang main tengok. Hai, jin ni, jin. Padahal dia yang jin. Cuma dia tak perasan kan. Baca ayat Quran, baca lah. Anak murid saya, depa minta nasihat. Dia minta nasihat pun tengah dia pun tak berapa sihat. Kan? Pi jumpa dengan bomo tak tentu hala. Bomo Siam kata, yang duk mai jumpa saya semua orang Melayu, Siam tak mai.
Tu bomo siam. Tu bomo siam. Yang mai jumpa dia orang Melayu. Saya pernah pergi dengan driver saya dulu di satu jalan lama daripada Bukit Selambau, kita nak pergi Alok Stang, ikut jalan lama tu kita jumpa Wat Siam semua. Lepas tu kita boleh kata Wat Siam tu jumpa bomo siam. Jom kita belajar ilmu sikit, pergi cari. Tanya, bawa buah tangan sikit apa gitu gini, pergi tanya. Dia tanya kita nak berubat ke? Ada kita tak, kami kata tak, saja-saja nak mai tanya. Ramai orang mai daripada mana? Dia kata seluruh Malaysia. Siapa yang selalu mai? Mula-mula paling ramai sekali Melayu. Melayu. Islam dia kata Islam. Tu. Orang Siam mai. Orang Siam tak mai. Orang Siam tak percaya kat bomo Siam. Hang Melayu dengan Jawa percaya kat bomo Siam. Lepas tu benda pelik-pelik pula tu percaya. Allah. Logik lah kepala lutut sakit kalau umur 67. Logik lah. Hang dah guna 67 tahun. Kan? Pi carilah suplemen ke buat rawatan dengan doktor ke apa. Jampi, ustaz ada tak jampi untuk lutut? Tak ada. Jampi pegang nang buti nang kui buti kui tu tak ada. Memang tak ada. Jangan duk carilah. Kadang merapu kita ni. Jadi, cara yang paling baik dalam hidup kita adalah beramal berpandukan salafus salih. Mereka ni dekat dengan Nabi SAW. Dekat dengan zaman-zaman itulah. Maka mereka ini sentiasa menyembunyikan ibadah mereka. Hak tak boleh sembunyi, tak boleh sembunyi lah. Datang masjid, tak boleh sembunyi. Ustaz, saya sembunyi sebab tu saya tak pergi. Lain macam jawab dia tu. Saya tak pergi Ustaz sebab tu saya sembunyi. Itu ada lah. Itu pemalas nama dia. Hak tak boleh sembunyi mai sebab kita buat dalam keadaan berjamaah. Tapi yang mana boleh sembunyi? Sedekah boleh sembunyi, boleh transfer je. Resit kita tu jangan masuk dalam grup, masuk pergi hantar secara personal. Awak derma pun RM15 je. Orang lain 1,500 pun senyap. Dia tak cakap apa-apa. Contoh begitu. Hak mana sembunyi? Baca Quran boleh sembunyi? Boleh. Yang tahu bini kita saja. Ustaz, dia baca Quran pun bunyi Jerman. Bini kita komplain. Baca Quran pun bunyi Jerman Ustaz. Kan ya? Itulah. Jadi, paling utama untuk menyelamatkan ruang daripada dimasuk talbis iblis, tipu muslihat iblis, belajar untuk menyembunyikan contoh ibadah dengan contoh amalan seorang ulama yang namanya Ar-Rabi' bin Qusaim. Bagi pada cerita anak-anak murid atau orang sekeliling tentang Rabi' bin Qusaim, seluruhnya bagi hidupnya adalah rahsia. Yang mana boleh rahsia? Dia rahsia apabila dia jelas di hadapan umum, maka dia akan sembunyikan amalnya. Dia akan, tapi kalau dia seorang-seorang, alhamdulillah, dia pulun sungguh-sungguh. Kadang-kadang ketika dia buka mushaf Al-Quran nak baca, duduk tengah-tengah baca, lalu orang jumpa, Syekh, pap, tutup dengan kain. Malu. Ni kita ni Quran besar meja ni. Bukan kata mata rabun, dah, bukan mata rabun saja. Tu dia punya buka, palapum, 1, 2, tu ayat tu dia nalar dekat punya besar. Ada manusia perangai pelik dan ajaib. Tak payah baca Quran, buat live Facebook. Tak payah. Tak ada guna pun, melainkan awak buat kelas mengajar orang, tak apalah. Ni awak sendiri-sendiri baca pun tak betul, nun mati macam awak nak mati. Ya, bila tanya mak asli, dia kata mak palsu. Dia pun bukannya reti sangat pun. Sungguh, tu pun bukan main buat live ni. Live tapi ada kat 300 orang ni. Jadi tak apalah sebab kita duk mengajar. Kan? Kalau kita nak share ilmu, tak apa buat live. Ini tak kita baca solat tahajud buat live. Lingkupnya hidup manusia. Dahlah buat live pula tu. Lepas tu keluarkan nombor akaun. Siapa-siapa nak kirim doa dalam solat tahajud saya, bolehlah berbuat demikian melalui nombor akaun.
melalui nombor akaun kalau nak berdoa, nak kirim doa. Yang buat tu ustaz, bukan orang lain. Orang awam dia tak buat. Orang awam tak bangun tahajud terus. Kan? Ustaz ni bangun tahajud. Oi, bukan main. Jadi jomlah kita belajar malam ni untuk menyembunyikan amalan kita. Malam ni ada makan. Tengok mereka duduk sibuk dah mengemas. Tu nak bagi makan dah tu. Malam ni ada makan. Contoh kita sedekah makan. Duk diam sudah. Duk diam sudah. Bagi share pakai mawan. Siapa buat? Tak tahulah. Padahal kita punya tu. Duk diam lah. Sebab kita kalau mengaku je aku buat tu. Sedap. Aku daripada dulu masak sedap. Ni bukan malam ni aku bawa. 2023 tiap-tiap malam aku bawa. Habis. Setan masuk. So sembunyi cukup. Sekali lagi minta Pak Din bungkus balik sikit kita rasa di rumah sudah. Sebab habis dah orang lain makan. Dah selesai. Cukup selesai. Dan ini nampak nah, bila orang nampak dia duduk tengah baca Quran, pak tutup, bubuh kain tutup gitu. Seorang lagi ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita kalau mengaji mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Ni Ahmad bin Hanbal, ahli hadis. Tok guru hadis kepada Imam Syafi'i, anak murid fiqh kepada Imam Syafi'i. Ya, baik depa sama-sama belajar dan menjadi guru. Imam Ahmad Hanbal sangat sering membaca Al-Quran dan disaksikan oleh para sahabat dan anak muridnya. Tapi anak-anak murid dia tak pernah tahu berapa banyak dia punya khatam dan tak tahu. Dia begitu saja. Dia tak cerita hari ni dia khatam Quran buat bunga telur. Tu, kita khatam Quran bunga telur lebih pada khatam. Tu kan bunga tu kena lebih. Maka kita tutup majlis kita malam ini dengan mengambil pengajaran bila nak baca Quran. Pertama, lillahi ta'ala niat. Kedua, ikut cara Nabi SAW. Ketiga, ambil pengajaran daripada maksud dan terjemahan daripadanya. Keempat, jangan sesekali tunjuk ke orang. Selalu cukup surah. Sebab surah kita pun bukan sedap sangat. So diam, cukup macam tu. Dan keempat, baca di rumah dan sendiri lebih utama daripada baca di khalayak ramai yang ada kemungkinan berlakunya talbis iblis. Wallahu a'lam. Baik, satu dua soalan, silakan. Sila. Ustaz, kadang kita semua manusia buat ibadat pada bersama, kita ada buat juga sikit maksiat. Macam mana? Okey, baik. Manusia apabila dia ada buat baik tapi dia pun ada buat jahat, maka macam mana? Logik tu nama manusia. Kalau dia buat baik tak buat jahat, tu malaikat. Logik. Sebab tu Allah menyediakan Bismillahirrahmanirrahim itu. Allah pengasihnya Allah Ta'ala dengan sifat Allah, innallaha ghafurur rahim, pengampun dan penyayang. Manusia dia tak boleh lari daripada buat silap. Cuma bedanya silap banyak dengan silap sikit. Silap besar dengan silap kecil. Contohnya dosa besar, dosa kecil. Buat, bertobat atau buat, tahu buat. Yang lain buat, taubat. Yang ni kita tahu buat, tahu buat, tahu buat, tahu buat. Dia tak mau bertobat. Itu bezanya. Maka sifat yang paling besar dalam hidup manusia, dia tak boleh lari daripada melakukan kesilapan, tapi dia boleh belajar meminimalkan kesilapan. Dan paling besar sekali adalah rajin minta ampun kepada Allah Ta'ala, menjadi zikir astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku ya Allah, aku bertaubat dan tolonglah ampunkan aku. Dah cukup. Hak lain belajar jadi baik. Cari kawan-kawan yang baik. Jangan kawan dengan orang yang bawa kita lalai. Dah, cari mana-mana geng hak baik-baik ni, tumpang pi kawan dengan dia, dapat keberkatan, kita terikut dengan kaedah dia dan sebagainya. Untuk kita jadi baik saja-saja tak boleh. Kena minta bantuan Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam aku mengingatimu.
Kalau kau tak bantu aku, lupa padamu. Ya Allah, bantu aku dalam aku bersyukur padamu. Kalau kau tak bantu aku, kufur atas nikmatmu. Ya Allah, kau bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadahku terhadapmu. Kalau kau tak bantu, daripada umur 6 tahun sampai 66 tahun, tunggu 6 jahanam lah aku. Tu kaedah dia. Lebih kurang macam tu lah. So jangan terkejut, Ustaz, saya buat dosa. Tak apa, sebab itu manusia. Okay? Ustaz, saya ada masalah. Itu manusia. Kalau tiba-tiba dia kata dia tak ada masalah, itu bukan manusia. Saya ada orang kata, tu kakak lah seorang perempuan, dia kata, Ustaz, saya Alhamdulillah semenjak saya menikah dengan lelaki saya profesor, datuk, tak ada masalah apa. Saya kata, akak, itulah masalah dia. Apa masalah dia? Masalah dia, akak tak ada masalah. Orang yang tak ada masalah, dia tak akan dapat majukan diri, baiki diri, doa kepada Allah Ta'ala, dia rasa serba-serbi baiklah. Akhirnya dia ada kemungkinan dia jadi ujub dan sombong. Hampa tengok aku, keluarga aku, sakit tidak, hampa pergi masjid, kencing manis 28, darah tinggi 210. Aku tak pergi mana pun, duk relax saja. Tengok badan aku slim, potongan V-shape, contohlah, dan sebagainya. Tak. Maka tak apalah selagi kita ada masalah, selagi kita terdorong. Allah silap. Manusia ni bila dia buat salah dan automatik rasa salah, cantik, hati dia masih hidup, istighfar terus dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Kalau baca Sayyidul Istighfar lebih baik kan? Sayyidul Istighfar baca pagi 1 kali lepas subuh, Sayyidul Istighfar baca 1 kali lagi lepas maghrib. Nabi kata, siapa yang baca Sayyidul Istighfar waktu istighfar pagi, maka kalau dia mati dalam tempoh sebelum datangnya waktu petangnya, maka syurga baginya, dia diberi keampunan. Siapa baca lepas maghrib, sebelum tibanya, kalau dia mati dalam tempoh tidurnya sebelum subuh, maka matinya dalam keadaan keampunan dan masuk syurga. Itu hadis sahih Sayyidul Istighfar. Sila tuan, belakang. Melakukan solat sunat paling baik memang betul di rumah, itu ikut sunnah. Kemudian kita tak sempat, tak dapat tempat saf yang pertama. Macam mana keadaan kita? Badan kita cuma ada satu saja, kemampuan kita ada satu saja. Maka apa yang kita perlu buat? Katalah kita nak ambil kebaikan yang pertama, maka ada kemungkinan kita akan terlepas kebaikan yang kedua, sebab benda tu berlaku sekali. Kan, okay, baik. Contoh, apa yang paling baik? Contoh, yang paling baik bagi Nabi adalah solat sunat subuh dalam rumah dia. Dan kebetulan pula rumah kita depan saja. Jadi bila nak solat subuh tu, masuk saja waktu solat sunat subuh. Maka lepas tu terus berjalan, insya-Allah ada kesempatan duduk saf pertama. Sebab kita walaupun tua, seronok duduk belakang. Minta maaf lah, tua bangka lah, hampir tak minat langsung duduk saf pertama. Tapi tak, dia duduk belakang, dia relax, senang keluar, dia kata. Jadi solat dekat rumah tak payah, Ustaz, saya nak kena tunggu azan habis ke baru nak sembahyang sunat? Tak. Syarat solat adalah masuk waktu, bukan dengan azan. Kan? Ataupun dengan Allahu Akbar, solat sunat. Lepas tu jalan mai. Kaedah dia macam tu lah, macam tu. Bila mai juga, tak ada juga saf pertama, maka tak apalah. Hajat di hati tu dah ada dah. Alhamdulillah, cukup. Ya, wallahu a'lam. Sila. Ada CD. Okey.
Baik, Al-Quran, Allah kata dalam Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Telah kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, ubat, rawatan, kesembuhan, kehidupan. Wa rahmatul lil mu'minin, kasih sayang atas orang yang beriman. Jadi Al-Quran ni Allah turun untuk bagi kepada manusia kehidupan, bagi hala-hala tuju kehidupan. Ada ilmu di dalamnya, ada tata cara hidup di dalamnya. Jadi Al-Quran itu perintah paling awal adalah Iqra, baca. Bukan dengar, melainkan dia buta. Mula-mula dulu baca, kan ya, bukan dengar. Kalau dia tak boleh baca, maka dia perlukan pendengaran. Tapi kita lah ni Al-Quran, kita lari dah pada hakikatnya tujuan asal disuruh baca. Kenapa baca? Bila baca baru dapat ilmu. Contohlah kita tak berapa faham ilmu tentang zakat apa sebagainya, pi dekat Wang Sawok ada kedai buku popular contohnya, pi dekat situ kita cari-cari, oi ada buku Az-Zakah, Kitabuz Zakah Imam Al-Bukhari. Balik-balik baca, oi baru faham. Yang jadi masalah kita baca Quran sampai lah tak faham-faham. Itu satu. Jadi Al-Quran ini kalau kita baca, maka dia menjadi petunjuk, dia jadi ubat, dia jadi rawatan, dia bagi rahmat dalam hidup kita. Tapi kalau kita dengar untuk perhiasan sahaja, itu tak termasuk. Malah Al-Quran jika dipasang dengar dan kita lalu lalang duk sembang, duk gelak kakak, itu bukan adabnya. Buh masuk dalam apa, masuk start berniaga ya, buh ayat Quran. Setokey tu setahun dah tak baca Quran. Dia hanya bubuh ayat Quran tu, kokot berniaga jadi berkat. Dan kita ni sembang, dalam tu pula orang isap rokok, berum-beram, gudang garam meletup-letup. Ya. Maka Al-Quran ini haruslah dibaca, haruslah ditadabbur, dan dia tidak boleh kita jadikan perhiasan. Ya, Al-Quran hari ini kadang-kadang ditulis sampai dibumbung-bumbung, tak tahu siapa nak baca, jin ke? Quran ni dia kena letak bagi elok-elok, tulis bagi elok-elok. Jangan tulis-tulis di bangunan-bangunan. Bayangkan kita tulis main naik atas ni, tiba-tiba nanti atas bocor, orang mai duk buat repair ke atas, dan ayat Quran ada kat bawah tu. Memang tak kena lah. Dan tulis pula ayat Quran tu, tulis dengan tulisan khat. Orang yang tulis itu pun kadang-kadang dia pun penin, sebab bunga dia banyak daripada tulisan. AJK tu daripada dia dilantik AJK sampailah dia gugur, dia sendiri pun tak erti baca. Nak baca ayat Quran ni sampai menyengit macam ni dekat masjid. Bukan. Quran itu adalah rawatan. So apabila kita baca Quran, dia menjadi rawatan, itulah matlamat dia. So kalau kita buka dalam kereta, kita bawa kereta daripada Alor Start mai KL. Saya daripada Bukit Selambau ke Leketih Sungai Petani, baru drive mai kat sini. Lah ni jangan duk haraplah dapat 4 jam, 7 jam lah ni. Kan ya? Nah, start tu baca, kita on Quran, tapi dengan cara kita fokus dengar dan ambil pengajaran. Bukan kita pasang tu kerana nak halau setan. Bukan kerana pasang tu sebab nak bagi laku perniagaan. Bukan. Itu bukan cara yang diajar oleh agama. Jadi beradablah kita dengan Al-Quran, yakni dengan teknik yang diajar oleh Nabi, baca dan mengambil pengajaran, beramal dan taat dengan perintah yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah sampai sini dulu, lapar dah perut. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan. Tuan-tuan, saya nak war-warkan 2 perkara. Yang pertama, kalau ada masa besok menonton MHI, lebih kurang pukul 10 macam tu, saya ada dekat MHI untuk saya kempen. Saya adalah duta dana bagi pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung. Bukit Beruntung kalau tuan-tuan pi, tak ada masjid lagi.
Tapi kalau ada masjid, itu Masjid Bukit Sentosa. Ya, kami di Bukit Beruntung, saya duduk 25 tahun dah. Bukit Beruntung tak ada masjid lagi. Bukit Beruntung ada 11 buah surau, 6 daripadanya diangkat jadi Jumaat sampailah pada hari ini. Dan keperluan lah, ini bukan kemahuan lah untuk membina ni, adalah sebuah keperluan yang akan dalam plan itu akan boleh tampung lebih kurang 3,500 jemaah. Kos keseluruhannya adalah 16 juta dan sekarang baru ada 5 juta. Baru ni cerita supaya orang tahu 2 minggu lepas saya ada TV Al-Hijrah. Kempen jugalah, kempen. Keluar saya terus pergi Penang, tiba-tiba pengurusi telefon, pengurusi pembinaan masjid tu lah. Dia kata, Ustaz ada masa tak? Pasal apa? Ada orang Wangsa Maju nak bagi 20 juta. Kami tengah cari 12 juta lagi nak bagi cukup. Dia nak bagi 20 juta. Kalau lebih pun dia boleh bagi. Saya dengar saja teringat masa saya buka sekolah tahfiz dulu. 6 kali jumpa, 5 kali skamer. Tu kan. 6 kali jumpa, 5 kali skamer. Masa saya mula-mula nak buka tahfiz. Tapi kita sabar tu kan. Akhirnya yang kali ke-6 jumpa, dia cover semua keseluruhan. Sabar. So saya bila mereka tunggu, ada satu dekat Keramat ke apa nama, Chun Chun Restoran. Nama restoran tu Chun Chun. Dekat kawasan sini juga rasanya. Kemudian pergi jumpa situ, tunggu kawan tu tak mai. Tunggu. Tapi telefon dia angkat. Pengurusi ada dengan saya. Pengurusi telefon, tuan ada kat mana? Kan ada di sini begini, depan dekat Wadibun ke apa. Okey, tak apa, sebab saya ada kuliah malam tu di Surau Bukit Kuda, Kelang. Jadi saya dengan isteri saya terus keluar. Depa pergi. Last kali depa jumpa juga. Saya habis hari tu dalam perjalanan ke sana tu, masa perjalanan ke Penang tu, WhatsApp daripada AJK Masjid, dia kata alhamdulillah ustaz tak tunggu. Pasal apa? Scammer rupanya. Dia beritahu dengan dia jumpa depa pakai ambil gambar juga. Kalau kita nak ni boleh tahan lah muka dia tu. Memang muka pun bohong. Muka tu pun pembohong lah. Belum keluar mulut lagi. Dia cerita, dia kata macam ni, duit dia ada dekat Swiss Bank. Tu ada lebih kurang lah banyak beratus juta lah ada tu di Swiss Bank. Cuma kaedah untuk keluar dia tu kita kena bayar 2,500 dulu. Tu. Hang nak mohong orang tua tu kan. Tu kaedah dia macam tu. Tapi tak apalah, mungkin tak dapat yang tu, mungkin kita dapat daripada Ittifaq, mana tahu. Kami perlu lagi 3 juta saja untuk start projek. Sekarang dah ada 5, dapat 8 juta, separuh. Syarat Jaiz nak bangunkan pembinaan, nak start, mesti 50%. Daripada wajah-wajah orang beriman ni, saya rasa 3 juta terasa tak ada masalah malam ni. Ya, betul. Okay? Jadi insya-Allah, ya, kalau dapat malam ni, AJK baru terutamanya. AJK baru. Bukan banyak mana, 3 juta je lagi. Insya-Allah. Okey, dan satu lagi seperti biasalah, siapa nak derma dekat pusat tahfiz saya, macam itulah biasa-biasa. Awal tahun ni banyak projek sikit lah. Ya, awal tahun ni banyak projek sikit. Kita belanja di sana bocok, di di sini macam-macam lah kan ya. Ada kos pun boleh tahan juga 20-25 ribu jugalah dekat pusat tahfiz tu. Sini sikit dan sebagainya. Moga-moga Allah mengurniakan kebaikan berpanjangan buat kita pada malam ini. Moga-moga juga Allah menghimpunkan kita di malam ini, kerana Allah ingin menghimpunkan kita nanti dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.